Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Pertama sekali saya ingin melahirkan rasa penghargaan dan hormat kepada pihak penganjur urus setia kebajikan pembangunan keluarga dan wanita yang saya kira begitu berdedikasi untuk melangsungkan, untuk memberi ruang kepada kita supaya sentiasa mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan saya pun bila melihat biasanya dia orang kata kuliah tetapi nampaknya pihak penganjur lebih advance menggunakan kalimah daurah daurah, sebab kita tahu daurah ni adalah perbincangan ilmunya adalah pastinya berterusan, kemudian dia akan bersifat tuntas ataupun perbincangan ilmunya mendalam dan perbincangan ilmunya adalah terperinci. Dan sebab itulah saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba Allah yang fakir ini mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dalam perbincangan kita pada pagi hari ini atas tajuk wanita tonggak kesejahteraan negara dapat memenuhi objektif program ini seperti yang dikehendaki oleh penganjur. Dan saya meneliti menarik sebab bukan sekadar kuliah biasa, tetapi saya dimaklumkan ini juga sangat menarik sebab kita bertemu secara alam maya dan dikatakan bahawa kalau ada yang boleh menyusun struktur mencatat perbincangan kita ini, maka pihak penganjur juga akan menyediakan hadiah-hadiah yang terbaik. Jadi jangan lepaskan peluang. Ilmu kita boleh dapat, kita disiplinkan diri kita untuk menyusun kuliah dengan cara yang baik, catatannya, notanya, dan kemudian nanti pastinya nanti ada makluman-makluman, pengumuman bagaimana cara teknikalnya. Ambil kesempatan ini, bukan masalah habuan tu, tetapi persoalannya adalah kita dapat mendidik diri kita bagaimana seolah-olah kita duduk di sebuah daurah, di sebuah pengajian yang kita dapat catat dan kita dapat manfaat. Kerana nanti insya-Allah para pencinta ilmu yang berada pada daurah ini akan dapat insya-Allah menjadi ejen-ejen penyampai yang baik, sebab Nabi pun menggalakkan apabila kita mempunyai ilmu, maka kita kena sampaikan. Naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Allah beri cahaya, kata Nabi, pada orang yang mendengar daripada kami dan menyampaikan. So kalau nota kita berterabur, macam mana kita nak sampaikan dengan cara yang terbaik? Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, alangkah indah kalau saya dapat melihat dan menatap wajah-wajah yang cintakan ilmu, kasihkan akan kebaikan ini, tetapi apakan daya, saya tak dapat nak melihat, tetapi saya harap saya dapat bercakap dengan setiap yang hadir dalam program kita ini, dan kita sama-sama dapat menggali ilmu, menimba ilmu bersama-sama. Sebagai mukadimah, yang saya kira tajuk kita tadi jelas adalah wanita tonggak kesejahteraan negara. Wanita tonggak kesejahteraan negara. Itu tajuk yang orang kata sangat jelas dan kemudian sangat mudah kalau kita nak daurahkan untuk kita catat insya-Allah, sebab dia ada wanita tonggak kesejahteraan negara. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Pertama sekali sebagai mukadimah, ini sebagai mukadimah dululah yang saya nak berkongsi roh
daripada kalimat daurah, daripada pihak penganjur, urus dia kebajikan pembangunan keluarga dan wanita, ya, negeri Kelantan, ya, secara khususnya. Kita tahu bahawa manusia ni, ya, dia takkan ke mana-mana tanpa ilmu. Manusia takkan ke mana-mana tanpa ilmu. Sebab tu Allah minta dalam Al-Quran, kita baca, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Satu benda yang Allah minta kepada kita bukan saja-saja minta, tetapi manusia dia kena baginya adalah zidni ilman. Dia kena bertambah ilmu. Ya. Maknanya kalaulah hari semalam kita dah lalui, kita lakukan banyak aktiviti. Maknanya ada hasil yang kita lakukan semalam. Tetapi ada satu benda yang Allah minta kepada kita ialah dalam banyak benda yang kita hasilkan, itu benda yang kita keluarkan. Tetapi kita mesti ada yang kita dapat, input. Input itu adalah ilmu pengetahuan. Ya? Jadi Allah minta sangat, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah aku ilmu ya Allah. Jadi ilmu yang kita nak fokus pada hari ini adalah bagaimana wanita itu menjadi tonggak kesejahteraan. Ya, itu ilmu yang kita nak, ya Allah zidni, tambahkanlah aku ilmu ya Allah. Apatah lagi saya yakin wanita yang bersama dengan saya sangat istimewa kerana mereka memikul banyak tanggungjawab. Orang kata mereka pakai banyak topi. Ya, dalam masa yang lain mereka memakai topi sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah mereka. Mungkin selepas daripada itu mereka memakai topi seorang isteri kepada suami mereka. Mungkin pada masa yang lain dia pula memakai topi ibu kepada anak-anak mereka. Dalam masa yang lain mereka pakai topi yang merupakan pada masa itu dia adalah mungkin seorang pekerja di sebuah majikan, atau mungkin dia memakai topi dia adalah pemimpin untuk sesuatu kawasan ataupun sesuatu apa yang dipimpin. Jadi kita dapati bahawa wanita cabarannya begitu besar. Jadi kalau cabarannya terlebih dahulu, maka yang kena besar juga adalah pertambahan ilmu. Ingat ya kata-kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang nakkan dunia. Maksudnya dunia ialah apa yang ada kita sedang ada sekarang, itu dunia. Maknanya kerjaya kita, rumah tangga kita, pergaulan kita, sosial kita, apa saja tentang dunia, fa'alaihi, maka dia mesti ada ilmu. Ya. Lepas tu, wa man aradal akhirah, barang siapa yang nakkan akhirat, maknanya sesudah dunia namanya akhirat. Rupanya akhirat itu kalau kita nak berjaya di sana, fa'alaihi bil ilm, dia naklah juga mesti ada ilmu. Dan kita orang Islam, kita nak dua-dua sekali. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Tak dapat tidak, dia mesti ada ilmu juga. Jadi masya-Allah, sebagai muqaddimah, kita baca, kita telah faham tadi bahawa kita ni sekarang ni kita buka pintu hati kita. Ya Allah, zidni ilma. Tambah aku ilmu ya Allah, sebab aku nakkan dunia dan aku nakkan akhirat. Aku nak berjaya di dunia, aku nak berjaya di akhirat, maka aku mesti ada ilmu. Saya suka apa yang ditulis oleh Albert Einstein. Ya, kalaulah kita kata Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, rasa tak perasan. Ya, sedangkan tadi saya dah sebutkan bahawa seorang ibu, seorang isteri, seorang anak, seorang pekerja, seorang pemimpin, dia seorang wanita. Kadang-kadang confuse kita nak selesaikan. Mungkin kadang-kadang kita berjaya sebagai seorang isteri, tetapi kita fail sebagai seorang anak ataupun menantu. Ya, mungkin kita berjaya dengan dalam keluarga kita, dalam kerjaya kita fail untuk membesarkan anak-anak dengan baik. Mungkin kita berjaya dalam keluarga, tapi kita menjadi seorang pemimpin, tak berjaya pula nak memimpin kepada matlamat yang sepatutnya. Ya, jadi cuba kita tengok, cuba kita fikir kata-kata Albert Einstein ini, ya, yang saya anggap hanya sebagai syarah kepada kenapa Allah minta kita ni setiap hari bertambah ilmu. Dan hari ini kita doalah pada Allah, tambahlah aku ilmu ya Allah dalam daurah pada siri kali ini ya Allah ya.
Baik, apa kata Albert Einstein? We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Ya. Apa kata Albert Einstein? Kita tidak akan pernah boleh menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang sama yang telah mencetuskan masalah itu. Okey. Macam berbelit ke? Tak ya. Saya yakin rakan-rakan muslimah kita, wanita-wanita yang solehah ni insya-Allah boleh memahami. Einstein percaya bahawa masalah ni, walaupun kita tengok bila masalah kat office sebagai contoh ya, yang bercakap tu mulut, ya, yang mungkin kadang-kadang bahasa badan dia pun sekali keluar dalam dia bercakap. Ya, aku tak suka kamu, ya. Memurih benar ni, macam-macam mulut hak yang bercakap ya. Tetapi menurut Einstein sebenarnya yang mencetuskan masalah itu adalah thought, pemikiran. Dia fikir macam ni, maka dengan sebab fikir macam tu mencetuskan masalah. So problem-problem yang ada ini sebenarnya daripada masalah-masalah yang terbit daripada pemikiran. Maka dia pesan apa dia? Kalaulah pemikiran itu yang create masalah, yang created, yang cipta masalah tu, macam mana kita boleh harap dia boleh menyelesaikan masalah itu? Sebab sepatutnya dia tak cetus pun masalah itu kalaulah dia itu daripada awal tidak mendatangkan masalah. Jadi kalau macam tu apa kita kena buat pagi ni? Pemikiran yang mencetuskan masalah tak mampu menyelesaikan masalah itu. So macam nak buat ya? Baik, apa yang kita kena buat ialah bina pemikiran baru. Tambah ilmu baru yang membentuk pemikiran kita. Jadi sebab itulah Allah minta sangat kita sama-sama untuk supaya kita dapat benar-benar menimba ilmu, tambah ilmu, rupanya pemikiran kita dah berbeza, maka sebab itu pemikiran berbeza mampu menyelesaikan problem yang telah kita cetuskan sebelum daripada ini. Dan satu benda yang saya suka ingatkan walaupun kita berada di alam maya kan, sebab bila kita di alam maya dan kemudian kita daurah ini, idea dia adalah supaya kita mendapat secara tuntas, orang kata ya, kita dapat secara snoti. Ilmu tu biar snoti ya. Kenapa? Sebab hari ni orang dapat melalui kadang-kadang tengok WhatsApp, tengok IG ya. Bukan tak boleh, tetapi saya suka lagi apa yang dikatakan oleh Einstein. Dikata apa dia? Information is not knowledge. Ya. Teknologi yang ada kat tangan kita ni orang kata apa dia? Ni adalah IT, information technology. So information technology adalah teknologi maklumat. Jadi maklumat. Kata Einstein, information is not knowledge. Maklumat bukan ilmu. Maklumat tu kena kita proses. Ada alat memproses, barulah dia akan jadi ilmu kepada seseorang. Sebab tu hari ni makin banyak kita pegang handphone, makin banyak, kadang-kadang kita tak rasa kita makin berpengetahuan. Tapi kita banyak maklumat. Tetapi yang solve the problem adalah pengetahuan, bukannya maklumat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kalau kita nak tengok ya, okey, kita masuk perbincangan kita setelah mukadimah, dan saya harap semua yang ada ni sama-sama dengan saya lah ya. Saya bila duduk dalam majlis ilmu, dalam daurah sebegini, tentulah mengharapkan ya Allah, tolonglah ya Allah, tambahlah ilmu, berilah hidayahmu, berilah petunjukmu ya Allah, kerana ramai sekali yang ingin dan pasti mahukan manfaat daripada apa yang kita sama-sama perolehi daripada perbincangan kita ini ya. Baik, bila sebut ya wanita tonggak ya, tonggak ni saya rasa tonggak ni adalah orang kata pillar ataupun apa kita nak oyak dia. Tonggak ni makna tiang seri, benda penting. Ya. Benda penting bagi apa? Ya, bagi kesejahteraan. So maknanya wanita adalah tiang paling penting kalau dalam sebuah rumah tu. Rumah yang tiang tu kalau dia jatuh atau sengit, maka rumah akan mula jatuh atau sengit ya. Maka nak menyedar, pertama sekali perbincangan ni tentulah nak create awareness, nak bangkitkan sedar bahawa wanita dia ada satu peranan dia adalah untuk menjadi tonggak kesejahteraan. Baik, kalau gitu apa kata untuk kita lebih faham ya, mari kita cuba hayati makna kesejahteraan tu apa dia ya. Apa makna kesejahteraan itu?
Dan tentu ramai dah yang macam berfikir dan dah dapat jawapan dalam minda masing-masing. Kerana apa? Sebab kesejahteraan itu dalam bahasa Arab adalah as-salim, yang datang daripada kalimah salam. Dan itulah juga asas bagi agama Islam. Ya. Jadi kalau kita nak berbincang dalam topik kita pada pagi hari ini, dalam daurah kita ini, ya, nampaknya saya nak ajak kita semua naik unta, ya, secara klasik, ya. Kemudian bersembang Nabi dengan Muaz ibn Jabal. Kita tengok apa yang disembangkan antara Rasulullah dengan Muaz ibn Jabal. Maka Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal, walaupun terlebih dahulu Muaz bertanya pada Nabi. Lepas tu Nabi tanya balik pada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, hendakkah aku bagi tahu kepada kamu ra'su kulli amri? Ya Muaz, hendakkah kamu aku bagi tahu ra'su kulli amr, kepala segala urusan. Okey. Ya, hari ini kita bercakap tentang wanita, tentang negara. Baik. Kita tengok tajuk ni sangat dekat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ni, ya. Wahai Muaz, nakkah aku bagi tahu apakah kepala segala urusan? Maka kata Muaz, bala ya Rasulullah, aku nak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, ra'su kullu amri al-Islam. Ya. Saya nak terjemah dalam maksud meaning terus, ya. Ya, kepala segala urusan adalah Islam, yang Islam itu maknanya kesejahteraan. Ya. Jadi kalau macam tu nampaknya, Masya Allah, bila kita nak bercakap saja dengan jujur, wanita tonggak kesejahteraan negara, maknanya kesejahteraan itu memberi makna agama Islam itu sendiri. Ya. Memberi makna agama Islam itu sendiri. Ini kita cakap dengan cepatlah. Ya, kalau mungkin kalau kita cakap dengan bagi orang lain, mungkin kita kena berujar apa ajaran Islam itu, bagaimana latar belakangnya, mungkin panjang. Tetapi bagi kita yang telah memahami, kita tahu bahawa sebenarnya agama Islam itulah agama yang membawa kita kepada kesejahteraan. Bukan sekadar kepada diri, bukan sekadar kepada keluarga, bukan sekadar kepada ofis kita, bukan kepada jabatan kita, bukan sekadar kepada kementerian kita, bahkan kepada negara, bahkan dunia. Ya. Lepas tu cuba bayang, cuba ingat tak? Kalau Tok Imam baca doa, ya, baca doa, orang kata lah, Imam Tok Imam baca doa selamat sikit Tok Imam. Biasanya Tok Imam dia akan baca doa tahratik yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai apa Imam baca? Imam baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Pertama sekali yang Imam baca adalah Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami minta padamu ya Allah, salamatan fid din. Kami minta ya Allah selamat pada agama, sejahtera pada agama, ya. Baru lepas tu wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut. Macam-macam doa lagi kita minta. Tetapi pertama yang kita minta adalah salamah, kesejahteraan. Jadi kalau kita duk cakap kesejahteraan, so sumber kesejahteraan ni mana? Sumber kesejahteraan adalah agama. Baik, sebab itulah kita kan, saya mulakan tadi pertemuan dengan semua yang saya kasih dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan kalau kita tengok dalam satu riwayat, menceritakan bagaimana Nabi SAW masa duduk bertahanus dalam gua Hira, ya, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi Muhammad, hai Muhammad, Sayyidatina Khadijah tengah naik ke Jabal Nur tu, nak bagi bawa makanan kepadamu, ya. Maka wahai Muhammad, Allah as-salam yaqra li Khadijah as-salam. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah as-salam. Jadi as-salam yang kita sebut as-salam, sejahtera ni, supaya kita clear bila sebut sejahtera tu kok mana sejahtera? Supaya kita tak boleh, kita tidak semudah-mudahnya mentafsir kesejahteraan. So kita ambil lah kita orang yang dah beriman ni, dan kemudian kita gali insya-Allah dalam daurah kita ni, ya. Tetapi kita perlu putuskan kesejahteraan tu lagu mana. So lagu mana? Lagu ialah
yang kita katakan ada pada agama. Dan balik pada cerita malaikat Jibril tadi, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala bercakap pada Jibril, Assalam, nama Allah Assalam, yaqra, membaca, menyampaikan Assalam, salam kepada Khadijah. Maka sebab itu bila Siti Khadijah dikatakan sampai dan Nabi pun tak sabar-sabar nak bagi tahu, ya, ni peranan wanita, ya, nampak peranan wanita. Allah Rabbi, saya kan masa mungkin saya akan cakap ni macam nested loop, ya, saya pergi lompat sebentar supaya tajuk ni bagi dekat dengan wanita, ya. Sebab wanita ini nanti kita cerita kelebihan dia, kenapa kelebihan begitu hebat Allah bagi pada mereka. Tapi hari ini contohnya Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah yang ulang-alik, ya, ulang-alik jumpa Nabi, ulang-alik, sedangkan dia seorang business woman, ya, berulang-alik bawa makanan pada Nabi, bekal pada Nabi, support Nabi, dan ketika dia sampai ke muka gua, Nabi Muhammad terus bagi salam, beritahu, Allah yaqra'uki salam ya Khadijah, Allah yaqra'uki salam ya Khadijah, Allah sampai salam padamu wahai Khadijah. Baik, apa jawapan Siti Khadijah? Ya, hari ini Masya Allah negeri Kelantan kita, ya, membangun bersama Islam sangat dekat dengan kalimat ini, ya. Khadijah, Siti Khadijah kata apa dia? Ya, Assalam yaqra'uki salam, ya, bila katakan assalam, Allah itu sampai salam pada engkau wahai Khadijah. Maka Siti Khadijah jawab apa? Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Baik, jawapan ni insya-Allah ada makna dengan perbincangan kita. Siti Khadijah memahami bila disampai salam dari Allah, maka dia terus jawab apa dia? Allahumma antas salam. Inilah wanita adalah tonggak kesejahteraan. Wanita kena faham bahawa kesejahteraan itu datang daripada mana? Pertama sekali, Allahumma antas salam. Engkaulah assalam ya Allah. Maknanya kesejahteraan ini ada pada engkau ya Allah. Wa minkas salam. Dan kesejahteraan yang kami nak bercakap pada hari ini dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam ofis kami, dalam negara kami, minka, daripada engkau ya Allah. Maknanya kalau Allah tak nak beri kesejahteraan pada kita kerana kita tak nak mengakui daripada Allah, kesejahteraan kita tak dapat. Tu yang takut tu, ya. Jadi Allah antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan kesejahteraan hak kami bincang, hak lepas ni Masya Allah setiap kita akan bergerak secara kesejahteraan, ya. Setiap isteri akan masuk dan dia punya moto dia adalah kesejahteraan. Kita kerjasama dengan rakan-rakan kita, motonya adalah kesejahteraan. Bahkan kita bina negara ini dengan kesejahteraan, ya. Wa ilaika ya'udus salam, ya. Kepada engkaulah kembali kesejahteraan ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam, ya. Barulah kita minta hayyina ya Allah, ya. Hidupkanlah kami ya Allah, terutama wanita yang menjadi tonggak ini, fahayyina rabbana bis salam. Hidupkanlah kami ya Allah. Hidupkanlah kami ya Allah. Sebab lawan hidup adalah mati. Maknanya orang yang kalau dia sejahtera dia hidup, kalau dia tak boleh jadi pensejahtera, dia sebenarnya hakikatnya mati, ya. Kalau Imam Syafi'i kata fakabbir alaihi arba'an li wafatiha, orang yang tak boleh memahami konsep kesejahteraan, kabbir alaihi arba'an, takbir pada dia 4 kali. Allahu akbar. Takbir 4 kali ni kenapa? Takbir solat jenazah. Mati dah orang tu sebenarnya. Kalau tak boleh memahami makna kesejahteraan, ya, fahayyina rabbana bisa. Dan akhir sekali apa dia? Wa adkhilna jannata daras salam. Rupanya kenapa kita semua bersusah payah membina kesejahteraan di sini? Sebab kami akan dimasukkan jannata, ke dalam syurga. Nama syurga itu adalah dar, negara ataupun rumah, assalam, negara kesejahteraan. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, jadi rupanya bila sebut wanita tonggak kesejahteraan, pertama sekali kena faham daripada mana kesejahteraan. Jadi saya nak ajak, saya tak nak guna perkataan-perkataan sahabat lain, tapi saya guna perkataan Siti Khadijah. Ada 6 maksud kesejahteraan tadi. Saya ulang sekali lagi, ya. 6 maksud itulah
yang akan menjadi ruang lingkup kita berfikir pada pagi hari ini dan daurah kita. Ya. Apa dia? Kesejahteraan itu adalah Allah itu sendiri kesejahteraan. Ya. Antas salam. Wa minkas salam. Kalau kita nak bercerita kesejahteraan, maka kesejahteraan itu memang dari Allah. Ya. Wa ilaika ya'udus salam. Maknanya kami buat benda-benda kesejahteraan ini akan balik pada engkau ya Allah. Fahayyina, dan hidupkan kami dalam kesejahteraan. Kemudian fahayyina bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Dan akhir sekali, kita tak akan hanya habis di sini, tak akan habis di bumi negeri kita yang kita cintai ini, tetapi kita akan pulang ke negeri yang namanya Darussalam, yakni syurga. Jadi sebab itu semua yang saya kasihkan, setelah kita faham begitu, ya, maka barulah kita faham bahawa agama Islam ini membawa kita semua, terutama wanita, kepada jalan kesejahteraan yang sebenar. Kerana agama Islam, innad dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah, maka dia adalah al-Islam itu sendiri. Jadi Islam ini sangat jelas bawa kita kepada kesejahteraan. Cuma kita yang kabur terhadap kesejahteraan. Agama Islam ini sangat lurus membawa kepada kesejahteraan, tetapi kita yang bengkok mengamalkan kesejahteraan, ya. Dan kita juga faham bahawa agama Islam ini sangat betul bawa kepada kesejahteraan, tetapi kita tak betul bawa kepada kesejahteraan. Agama sangat jelas bawa kepada kesejahteraan, tetapi kita yang kabur terhadap kesejahteraan. Jadi sebab itu marilah dalam konteks ini kita semua memahami bahawa apa itu prinsip kesejahteraan yang kita bincangkan tadi. Baik, kita dah pergi pada kesejahteraan, balik pada wanita. Ya, ini wanita ni just untuk kita sedar, sebab wanita ni pada saya adalah makhluk Allah yang sangat lama, ya, sama lama dengan lelaki. Ya, cuma lelaki mungkin lebih dahulu tercipta berbandingan dengan wanita. Ini sebab tu orang tua kata kalau sesat di penghujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Orang kata back to basic. Sebab bila back to basic, kita akan tengok wanita, ya, sebab kita nak padankan tadi kesejahteraan dah nampak dah. Tetapi bagaimana kita nak matchingkan. Lepas tu barulah kita pecah kepada topi-topi tadi. Saya sebagai anak, saya sebagai suami, saya sebagai isteri, saya sebagai seorang pekerja, saya sebagai seorang pemimpin, tak kira lah. Sebab setiap kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kalau kita tengok, ya, saya katakan tadi wanita ni Allah Rabbi, ya, kadang-kadang jealous juga sebenarnya. Ya, tapi apakan daya, Allah tu kan Allah itu yang maha baik mencipta kita, kan. Sebab wanita ni pada saya adalah makhluk tertua, ya, makhluk tertua selepas lelaki. Maknanya lelaki Allah cipta dulu, kemudian Allah kata daripada lelaki kami ciptakan wanita, ya. Daripada mereka dua maka lahirlah generasi manusia. Jadi kat situ kita dah nampak bahawa maknanya wanita ni bukan alang kepala, bukannya macam satu kejadian yang kemudian beratus tahun baru tercipta. Maknanya kematangannya. Kemudian wanita adalah makhluk yang sangat unik, ya, tersendiri dan teristimewa. Ya, saya pun kena cakap je lah sebab bukannya seorang wanita. Tetapi Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih dalam Imam Ahmad, Nasai, Tirmizi, ya, menyebutkan bahawa, kita dengar, ya, apa kata Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum thalas. Aku sayang sangat terhadap dunia kalian. Dunia ni maknanya adalah persekitaran kalian. Ya, hubbiba ilayya min dunyakum thalas. Aku sayang sangat terhadap dunia kamu 3 perkara, kata Nabi. Ya, 3 perkara. Yang pertama kata Nabi at-tib. At-tib. Tib ni maknanya wangi-wangian. Jadi wanita, ya, eloklah berwangi-wangian, ya, terutama di rumah, kawasan-kawasan wangi-wangian yang tak boleh menimbulkan fitnah, ya. Jadi wangi-wangian ni kena ada. Kalaupun tak wangi-wangian, perintah kita keluar jangan bermasam-masaman. Jangan duk masal bau gapo ni, tu kan. Jadi Nabi sangat suka wangi-wangian, ya. Jadi itu yang pertama Nabi suka. Yang kedua kata Nabi, yang kedua adalah an-nisa. An-nisa. Daripada dunia kamu, persekitaran kamu, life kamu, yang aku suka setelah wangi-wangian, kata Nabi, an-nisa, wanita, kata Nabi.
Saya takut juga kalau saya tak syarahkan hak tentang wanita ni. Takut ada orang lelaki-lelaki hak lalu sebelah dengar, oh, Nabi supaya hamba juga pencinta wanita. Ya. Macam lagu satu masa dulu kan. Aku memang itulah tak ingatlah. Tetapi kena ingat bila Nabi gunakan an-nisa, alif lam ma'rifah, yang bermaksud bukan Nabi suka atas nama jenis wanita, tetapi Nabi suka kepada wanita yang salihah. Ya. Jadi bila sebut wanita tonggak negara, dia ada bracket kat situ, wanita salihah, ya, tonggak kesejahteraan negara, ya. Jadi dia sebenarnya ada bracket kat situ, wanita salihah. Ya, sebab Nabi suka kepada wanita yang salihah, ya. Barulah Nabi kata, yang ketiga Nabi kata, untuk persekitaran kamu yang aku paling suka sekali, qurrah, ialah solat penyejuk mata aku. Penyejuk mata hati aku, kata Nabi SAW. Masya Allah. Jadi kalau begitu, dalam hadis yang kita bacakan daripada Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Tabrani tadi, dalam hadis yang sahih ini, kita dapatlah kedudukan wanita tu. Ya, apa kedudukan wanita? Tapi ingat, wanita yang salihah. Dan saya mendoakan, dan saya yakin, saat ini, ya, wanita yang duduk di hadapan daurah ini, bersama dengan daurah ini, yang membuat catatan yang baik, menyusun catatan supaya nanti ada orang kata mind mappingnya, ada kharituz zihni, ya, susun supaya dapat menjadi satu yang baik, dapat disampaikan kepada orang lain pula. Saya yakin itu adalah salihah, ya. Dan saya doa pada Allah, ya, sebab wanita salihah ini, ya, setiap rasa baik, setiap niat baik, setiap keinginan baik, setiap perbuatan baik, wanita itu dah dianggap sebagai salihah. Bukan mesti 100% salihah, maka dia baru salihah. Kenapa? Tak mungkin seorang yang 100% baik. Sebab Nabi sebut dalam hadis sahih yang lain, kata Nabi, kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Kata Nabi SAW, semua anak Adam laki-laki dan perempuan, khata'un, kata Nabi, semua jangan cakap besar-mu bersalah. Ya, tak ada boleh dakwa hamba ni, masya-Allah, mustawa malaikat kayangan belaka. Ya, tetapi kita adalah khata'un. Kita tanpa sedar kita ni adalah wajah kita, badan kita ni khata'un, kata Nabi, orang yang bersalah, yang ada salah kita buat. Tetapi wa khairu khata'in, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat, ya, orang yang bertaubat. Jadi bertaubat benar-benar. Jadi maksudnya bagi tahu apa? Orang salihah tu jangan kita baca Siti Maryam, maka itulah, ya, itu betul untuk jadikan sebagai contoh. Siti Khadijah, Siti Aisyah, baik, itu contoh. Tetapi kita layak mendapat gelaran wanita yang salihah yang disukai oleh Nabi SAW. Baik, kalau begitu semua yang saya kasih sekalian, saya katakan tadi wanita lahir, ya, unik. Uniknya kenapa? Sebab wanita lahir dengan keunikan yang berbeza dengan lelaki. Ya, kalau secara fizikal lah, ya, saya mungkin nak berinteraksi dengan para muslimah sekalian, ya, antara laki-laki daripada hujung kepala sampai hujung kaki, ya, hujung kepala sampai hujung kaki, ya, apa yang membezakan kita sebenarnya? Ya, saya ada mata, wanita ada mata, hidung, ya. Namakan semua yang ada pada lelaki ini ialah apa yang ada pada wanita. Apa yang ada pada wanita ada pada lelaki. Baik. Apa yang ada pada seorang lelaki, wanita yang tak ada pada seorang lelaki? Baik. Jawapannya ialah apa agaknya, ya? Saya bilang 5 saat kalau dapat jawapan. Apa, ya? Ada pada wanita, tak ada pada lelaki. Kaki ada, lutut ada, apa lagi, ya? Baik, jawapannya adalah rahim. Ya, ialah rahim. Ya. Baik. Bila kita dengar perkataan rahim, ini saya nak bagi tahu uniknya, sebab kita kena sedar keunikan ini. Sebab bila kita tahu siapa kita, keunikan kita, nanti kita dapat matching dengan makna kesejahteraan, barulah insya-Allah kita dapat menyebarkan kesejahteraan, kita dapat jadi tonggak kepada negara kita, insya-Allah, ya. Apatah lagi pada hari ini saya sempat buat survey, ya, pada beberapa tahun sudah pun, kalau dari sudut pekerja yang membina negara,
jumlah wanita dah sampai 54%. Maknanya dah lebih daripada majoriti berbanding dengan kaum lelaki. Jadi kalaulah memang penting ini tak diselia dengan betul, bagaimana boleh menjadi tonggak? Ya? Bagaimana boleh jadi tonggak? Baik, balik kepada maksud wanita, ya, yang keunikan wanita. Ya? Apabila Allah menciptakan bagi wanita itu adalah rahim. Ya? Dan rahim ni kita terus tahu maknanya. Ya? Kalimat pun kita tahu dah maknanya. Rahim bermaknanya kasih sayang. Jadi kalau kita telusuri, ya, kita telusuri balik, keunikan wanita itu letak kepada wanita itu sangat kaya dengan kasih sayangnya. Ya. Jadi tolong tanda pertama sekali, membezakan aku dengan makhluk lain yang namanya lelaki ialah wanita adalah yang sangat kaya dengan kasih sayang. Kalau dia tak kaya dengan kasih sayang, maka patutnya Allah buat rahim tu pada laki-laki. Tetapi sebab dia sendiri penuh dengan kasih sayang, maka rahim itu diletakkan pada seorang wanita. Jadi nak ceritanya apa dia? Rupanya wanita ada satu kelebihan, advantage. Wanita mempunyai satu strength, kekuatan. Ya, kita kalau belajar dalam analisis, maknanya wanita kena gunakan kekuatan itu untuk mencapai kesejahteraan, yang kesejahteraan itu adalah agama, agama itu adalah milik Allah, yang kita sebut 6 prinsip yang disebut oleh Sayyidatina Khadijah sebentar tadi, maka kita dapati bahawa apa dia? Sebenarnya wanita dia mesti mempergunakan kekuatan yang ada pada diri dia. Kekuatan kasih sayang. Ingat balik kan? Ketika Nabi Adam dicipta, Nabi Adam diberikan oleh Allah segala nikmat. Tetapi Nabi Adam merasai masih ada ruang kosong. Sehingga diberikan kepadanya Siti Hawa, pasangan. Maka lahirlah di atas kerinduan yang dia tak tahu apa yang akan memenuhi kerinduan tersebut. Maka Allah cipta daripada Nabi Adam Siti Hawa. Maknanya apa dia? Daripada perasaan rindu, kasih sayang. Ya? Secara khusus, Nabi Adam Allah cipta di atas rohnya adalah untuk mengabdikan diri semata-mata kerana Allah. Maka Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah ambil, jadikan Nabi Adam, tujuan paling asalnya adalah untuk supaya dapat mengabdikan diri pada Allah. Maka adalah satu makhluk saja, satu manusia saja pada masa itu. Tak ada lagi makhluk lain. Tak ada lagi manusia lain. Tetapi manusia yang seorang ni, hak duduk seorang-seorang dapat segala buah, dapat segala apa nikmat dah. Tapi terasa tak nikmat lagi. Rupanya dia perlu kepada apa dia? Dia perlu kepada pasangan. Kerinduan kepada pasangan. Maka roh kerinduan itulah, nampak tak? Bagi menjawab roh kerinduan kepada pasangan, maka Allah cipta Siti Hawa. Jadi kalau begitu, Siti Hawa ini dia ada fungsi yang lebih khusus. Bukan sekadar-kadar menjadi hamba Allah, tetapi fungsi adalah untuk supaya lahirnya kasih sayang. Lahirnya kasih sayang kerana dia lahir bersama dengan kasih sayang, maka Allah kekalkan benda itu, maka Allah jadikan rahim. Maka dengan rahim adalah simbolik kepada betapa kamu itu lahir daripada kasih sayang dan kamu kena menyebarkan kasih sayang. Ini penting sebab bila kita tahu strength, ya, kita tahu strength kita, nanti kita akan tengok weakness kita, ya, strength, weakness, ya, opportunity and threat. Untuk orang organisasi semua faham tentang perkara ini kan. So sebelum dahulu kita kena tahu kekuatan wanita itu yang sehingga dia menjadi tonggak kesejahteraan, ya. Baik, kenapa? Sebab dia adalah seorang yang kena kaya dengan kasih sayang. Baik, dia kena kaya dengan kasih sayang. Sebab itulah saya sebutkan dulu kesejahteraan itu kena agama. Sebab kalau kita akan mengeksploitasikan kekuatan dia untuk dia jual, ya, dijual kasih sayang dia sampai akhirnya menjadi porak-poranda dunia. Ya. Jadi sebab tu dia mesti saya letakkan dulu dia punya frame dulu. Frame makna kesejahteraan tu dulu. Sebab kalau kita tak beri makna kepada kesejahteraan, kita menafsir sendiri kesejahteraan bukan atas makna agama, maka wanita akan menggunakan. Itu yang berlaku pada hari ini. Ya. Nak jual traktor, tapi letak gambar perempuan. Kenapa apa kena mengena traktor? Perempuan tak reti bawa traktor. Bukan traktor tak reti. Naik kereta pun sekadar-sekadar boleh bawa je. Tapi kalau traktor dia iklannya. Kenapa? Sebab eksploitasi.
Sebab pada wanita itu ada tarikan, sebab pada mereka itu kasih sayang. Baik. Jadi kerana itu semua wanita yang saya kasih lihat, uniknya wanita adalah kenapa? Sebab mereka itu adalah mali'ah bil hub. Mereka itu penuh dengan limpahan kasih sayang. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan tentang siapa wanita yang bakal masuk dalam syurga. Nabi kata dua. Yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud. Al-wadud, yang kedua al-walud. Ya. Baik. Apa maksud al-wadud? Orang yang sangat-sangat luas kasih sayangnya. Jadi kalau dia sebagai seorang anak, anda nampak ya sekarang ni, kalau dia sebagai seorang anak wanita dan dia anak perempuan, maka anak perempuan yang akan mendapat kesejahteraan daripada Allah, wa ilaika ya'udus salam, ialah wanita yang dapat menunjuk kasih sayang kepada mak dan ayah dia. Ya. Bukan nak tunjuk pandai dia, yang dia. Nampak tak? Itu perempuan ada kelebihan kat situ. Begitu juga bila berumah tangga. Sebab tu Nabi kata al-wadud, wanita yang akan menjadi bakal masuk dalam syurga, dua sifat kata Nabi, al-wadud, orang yang sangat penyayang. Wanita yang sangat wadud, yang sangat penyayang. Yang kedua al-walud. Ya, walud ni merujuk kepada yang memberikan zuriat, yang memberikan zuriat. Ya. Baik, memberikan zuriat. Saya mohon maaf, saya minum air sikit, boleh ke? Baik. Jadi, saya nak balik al-walud tu ada syarah dia. Sebab mungkin nanti ada wanita yang tak dikurniakan anak, mungkin dia rasa, Masya Allah, adakah aku tak masuk dalam senarai itu? Tak, itu optional. Yang pertama adalah compulsory. Yang pertama, wadud tu adalah, itu nilai pertama. Nilai kedua adalah tambahan saja. Ya? Tambah. Kalau tak ada pun tak jadi masalah. Bukan menjadi sebab. Tetapi, seorang wanita yang tak menunjukkan sayang, adalah wanita yang takkan mendapat kesejahteraan dan dia tak boleh menjadi kesejahteraan kepada negara. Sebab akhir sekali, bila kita peranankan semua balik, maka pada ketika itu, dia akan dapat menunjukkan peranannya dalam semua segmen-segmen tanggungjawab yang dia pikul, insya-Allah. Jadi sebab tu, apa keunikan seorang wanita? Sekali lagi, kaya dengan kasih sayang. Maka bila kaya dengan kasih sayang, maka kan itulah semua yang saya kasih sekalian, maka tunjukkanlah kasih sayang tersebut, di mana kita berada. Ya, saya ulang balik. Tunjuklah kasih sayang, ya, kepada, sebab benda itu memang ada pada anda, wahai wanita, kepada mak dan ayah anda. Mereka lah selayak-layaknya untuk mendapat tunjuk kasih sayang tersebut. Okay? Kemudian bila sudah berumah tangga, kita punya tanggungjawab dah jadi makin banyak. Ya, kita kena menunjukkan kasih sayang terutamanya pada suami. Dan kemudian dalam masa yang sama, tanpa mengurangkan kasih sayang pada mak dan ayah. Tambah pula lagi pada mertua, ayah mertua dan mak mertua. Maka sebab itu bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, dalam konteks assalam, kesejahteraan dalam agama, maknanya dia tak sama macam barat. Barat, kita boleh duduk ala-ala romantik, tunjuk cincin, adakah apa soalan itu, will you marry me? Lepas tu, yes I do. Lepas tu dah tak pedulilah. Kadang-kadang banyak kita tengok cerita HBO pun, kadang-kadang dia tak pernah kenal pun siapa mertua dia. Sebab mereka bukan, masyarakat mereka bukan terasnya kepada banner keluarga. Kita kalau mengkaji budaya, kita akan tengok masyarakat timur berbeza. Tak kira agama, apatah lagi agama Islam. Agama Islam meletakkan tanggungjawab kewajipan. Ya? Maknanya bila seorang isteri, maka kita gunakan kekuatan. Apa kekuatan kasih sayang tadi? Maka dengan mudah, sebab benda itu bukan dia kena belajar benda yang dia tak ada. Hanya tinggal dia eksploitasi, meriahkan dia, keluarkan tanpa had, keluarkan tanpa batas sayang kepada seorang suami. Dan kemudian tanpa ada sedikit pun berkurang daripada degree yang kita telah bagi pada mak dan ayah kita. Sebab kasih sayang ni bukan 100, bukannya 100 yang kita kena bagi 50 kat suami, 20 kat mak, 25 kat mak, 25 tak cukup. 20 kat mak, 20 kat ni, 10 untuk mertua, tak. Kasih sayang, dia kiraan dia adalah boleh bagi 100% pada suami, boleh 100% pada mak, 100% pada ayah, 100% pada dalam kotak-kotak yang berbeza. Jadi, kalau ini dapat difahami, ingat, maknanya adalah
kesejahteraan adalah terletak kepada sejauh mana wanita itu menunjukkan kasih sayang dia dan melepaskan kasih sayang dia. Jadi sebab tu dalam Islam ini kita menunjukkan kasih sayang, al-wadud tadi, wanita yang sentiasa senyum, wanita yang berdandan, dalam hadis kita jumpa, wanita yang kalau suami balik, mungkin kita balik sama-sama bekerja, tetapi wanita yang menunjukkan layanan kepada suaminya, semua itu di sisi Allah adalah merupakan ganjaran dan pahala. Kita buat kepada manusia, buat kepada manusia, kita menyebarkan kepada manusia. Tetapi dalam prinsip 6, prinsip Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam wa 5, wa adkhilna jannata daras salam tadi, maknanya dalam 5 prinsip yang disebutkan sebentar tadi, maknanya kita tahu bahawa kita buat benda itu, kita tumpahkan kasih sayang kepada suami kita, tetapi ya'udus salam, semuanya kesejahteraan sedang balik di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang saya kasih sekalian, kalau benar kita memang lepaskan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan akan pulangkan kasih sayang kepada kita. Sebab tu satu kata-kata yang sangat famous dalam saya ramai orang boleh faham, love is a verb. Love, cinta adalah sebuah perbuatan. Dia bukan percakapan, dia bukan nouns, bukan nama, tetapi verb, perbuatan. Maknanya bila kita melepaskan semua perasaan sayang kita, cuma di sini peraturan kesejahteraan dalam agama bagi tahu apa dia. Kamu berikan kasih sayang kepada suami kamu. Mungkin setengah wanita katalah, saya dah hui dah, tapi dia tak peduli pun, tak rega pun apa kan, tak menghargai pun, tunggu dulu. Dalam konteks agama, bila kita buat sesuatu kebaikan kepada makhluk, dia bukan pergi kepada makhluk itu, tetapi kepada pencipta makhluk itu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sebab nanti kita akan cakap dalam konteks wanita dia kena pergi ke pejabat. Konteks yang sama. Bila kita beri khidmat, kita beri khidmat, sama ada khidmat sebagai seorang isteri, sama ada khidmat mungkin nanti kita bekerja sebagai seorang pekerja di office yang menunaikan tanggungjawab, SOP, KPI yang kita kena buat. Baik, ingat, kita buat itu di sisi Allah, dia sampai pada Allah. Dan bila dia sampai pada Allah, perkara yang paling baik ialah Allah akan balas, walaupun yang kita buat itu tak membalas pada kita. Mungkin suami tak peduli, buat tak peduli, kita buat habis gerainya, kan? Tapi suami tak ada nilai apa, tak payah puji, terima kasih pun tak. Kenapa? Once kita buat. Sebab itulah dalam ajaran agama kita, saya masukkan sikit lagi, bahawa bila kita kena buat, yang paling penting adalah soal niat. Wahai wanita, tonggak kesejahteraan, anda tahu keunikan anda, kasih sayang tersebut, maka sebab itu yang pertama yang mesti kena betulkan adalah soal niat. Sebab niat adalah perkara paling penting yang kita kena betulkan. Jadi saya nak ajak semua sekarang bersama-sama dengan saya, kita tarik nafas, kita rehatkan diri kita sebentar. Kalau wanita, lihat kepada keunikan yang ada pada diri anda yang tak ada pada makhluk lain, manusia lain, namanya kasih sayang. Dan dengan kasih sayang itulah anda akan berikan khidmat, dan khidmat itulah nilai anda. Tetapi ingat, semua yang dibuat bukan kepada orang yang kita beri khidmat, tetapi aku buat ini adalah kerana Allah, kepada Allah. Aku buat kerana Allah dan kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ilaika ya'udus salam. Maka kesejahteraan yang kita buat, khidmat dalam bentuk kesejahteraan itu, dia akan pergi kembali kepada Allah dan Allah akan mengembalikan kepada kita. Saya ulang sekali lagi, walaupun orang yang kita berikan khidmat itu dia tak peduli pun, bos kita tengok dia tak bagi markah bagus pun, sedangkan kita lah yang paling bekerja bertungkus lumus. Jangan risau, dalam prinsip yang disebut oleh Siti Khadijah tadi,
dia telah sampai kepada Allah. Sebab tu yang penting sekali adalah kita kena kukuhkan niat. Jadi sebab tu saya ajak sangat-sangat kita pada banyak daripada wanita-wanita ini ambil masa, sebab anda berat sangat tanggungjawab anda, pecahnya banyak sangat, ya, maka pada ketika itu marilah menggunakan semuanya ini dengan memperbetulkan niat. Sebab kalau tidak, kata Nabi dalam hadis yang kita semua hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya apa dia? Kita faham maksud dia kan? Semua benda itu adalah berdasarkan kepada niat, dan Allah nilai kita ikut niat kita. So kalau niat kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita serve anak kita, masa kita buat baik pada ayah kita, sebab ramai orang mengadu, saya buat baik kat mak saya maki hamun, mencarut-carut kat saya. Bila kita buat yang terbaik kepada emak, kita buat terbaik kepada ayah, mak kadang-kadang aku tak reda, aku supahmu jadi gapo-gapo, tetapi kita tetap buat baik. Walaupun kelihatannya mak tu tak masuk sampai kebaikan kita, tetapi dia dah sampai kepada Allah. Sebab niat adalah qasad. Qasad dia akan sampai kepada maksud. Bahasa Melayu sebut maksud, tapi bahasa Arab disebut maqsud. Dia sampai pada maksud, ya. Jadi sebab tu jangan risau. Bila sampai je pada Allah, ya, Allah lah yang milik mak ayah kita. Mak kita maki kita, hamun kita, bahkan sumpah kita, aku sumpahmu keluarga hancur belaka segala macam. Ada juga berlaku macam tu. Saya pun dapat juga bila berhadapan dengan masyarakat, dia kata saya buat baik kat mak saya maki, doakan lagi depan saya. Saya kata jangan risau. Kenapa? Sebab kita buat, dia akan sampai kepada Allah. Pertama, Allah akan lindung kita daripada benda tak baik, walaupun daripada doa yang tak baik daripada mak ayah kita. Nampak ya? Jadi sebab tu nampak tak? Kita buat ni, bila kita tahu kita buat untuk Allah, kita akan buat habis baik. Kita akan buat habis baik dengan mak kita tanpa kita peduli penat, sakit, tak suka, tak senang. Sebab tak suka, tak senang tu sebab ada respon kepada manusia punya nilai, manusia punya penilaian. Manusia tak berapa harga kita dah mula tak bagi lebih baik. Tetapi kalau kita tak nampak hal tu, kita nampak pada Allah, maka sebab itulah niat adalah benda yang terbaik yang kita kena jaga untuk kita dapat peranan kat mana-mana pun, ya. Tadi saya sebut kat peranan sebagai seorang anak, ya. Tunjuk kasih sayang, bagi kasih sayang, cakap lemah lembut, ya. Apatah lagi kita tahulah, ya, kalau kita buka kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, pertama adab dia ajar adalah adab dengan mak dan ayah, ya. Ibu ayah itulah pintu depan bagi syurga. Itu semua kita tahu. Tetapi kadang-kadang bila kita tak faham tentang maksud kesejahteraan, maksudnya agama, aku buat ni adalah untuk Allah, ya. Jadi kita akan mudah, apa mak kita cakap jadi point. Mak kita manusia juga, dia lemah juga, maka pada ketika itu kita akan kecewa. Jadi sebab itu jangan mudah kecewa, sebab kita kena tahu bahawa antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kepada engkau aku berikan kesejahteraan ini. Aku nak tunjuk kasih sayang ni bukan untuk mereka tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan beri yang terbaik. Begitu juga bila dalam rumah tangga kita. Kita buat baik pada suami buat tak peduli, suami tak hargai, bahkan suami kadang-kadang banyak dikata mengecewakan kita, ya. Bahkan kita percaya, baik, tak ada rugi apa-apa. Sebab apa? Sebab kita lancarkan, kita lakukan semua itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan pulangkan balik. Allah akan pulangkan balik kepada kita kesejahteraan, ya. Allah pulangkan balik kesejahteraan dalam hati kita. Jadi hari ini, ya, tanpa kita sedar, sebenarnya di mana kesilapan kita, ya. Tadi saya sebut peranan, ya. Peranan kita sebagai seorang anak, peranan kita sebagai seorang isteri, peranan kita sebagai seorang ibu, peranan kita sebagai dalam klik dengan majikan kita, ya. Peranan kita mungkin sebagai kalau mungkin ada di sini yang sebagai seorang pemimpin, ya, di kalangan masyarakat, atau ada yang kita pimpin. So peranan itu kita letak sebagai peranan. Ini di mana aku berperanan. Aku nak letakkan diri aku. Tetapi ingat, prinsip salam adalah apa potensi. Wanita gunakan potensi kasih sayang dia. Digunakan potensi tersebut di setiap peranan dia dengan batas salam agama tadi, tetapi dia buat adalah bukan kerana semua mereka ini, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah pelatihan yang kita kena buat, dan inilah sebenarnya yang akan melahirkan kepuasan dalam kita bekerja, dalam kita melakukan perasaan
melakukan tanggungjawab dan amanah kita. Kalau kita duk gomor main duk alik di hujung hari lebih, macam tu juga Allah sebut wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau buat kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan mendapat kebaikan, ya, akan diperlihatkan. Apa tujuan Allah perlihat? Untuk datangkan kebaikan. Justru itu semua yang saya kasih sekalian, ya. Jadi ingat, ya, keunikan wanita kerana kasih sayang yang ada pada diri dia. So rupanya kasih sayang ni dia jadi major, disebut major, sifat major. Daripada sifat itulah sebenarnya wanita sebenarnya dia mudah memahami. Sebab tu orang lelaki dia payah nak faham. Sebab dia tak ada sifat rahim itu. Ya, dengan sifat itu wanita mudah memahami. Dia ada sense, dia ada mudah memahami masalah orang lain. Itu yang sepatutnya dieksploitasi oleh wanita, ya. Wanita mudah memberi simpati dan empati. Kenapa? Sebab kasih sayang tu ada kat dia. Ya, sebab tu dia mudah memberi simpati. Sebab tu pemimpin yang bagus, ya, sebenarnya wanita boleh menjadi pemimpin yang bagus sebab dia bermula daripada jadi ibu yang bagus, ya. Kerana dia menjadi pasangan yang bagus. Kenapa? Sebab dia menggunakan, mengeksploitasi bukan sekadar major, kasih sayang itu, rahim itu adalah sifat major, tetapi daripada sifat itu banyak lahir perkara lain yang positif. Tetapi ada yang negatif, nampak dia ada negatif, ya. Dia ada negatif, sifat cemburu yang berlebihan, ya, syak wasangka. Dia akan pergi ke sana kalau kita tak dapat mengawalnya dengan baik, kalau kita tak niatkan dengan betul, kalau kita tak sucikan niat kita, maka pada ketika itu berlakulah perkara-perkara tersebut. Jadi kerana itu semua yang saya kasih sekalian, cuba bayang. Seorang wanita yang membesar dengan dia tahu keunikan diri dia, ya, tahu sifat semula jadi yang ada dalam diri dia, maka pada ketika itu sebagai seorang anak, dia tahu menggunakan kasih sayang itu untuk berbuat baik kepada mak dan ayah dia, maka disampai kepada Allah. Maka kerana itulah semua yang dikasihkan. Saya nak seorang isteri yang tahu menggunakan kasih sayang yang ada dalam diri dia dan ditunjukkan kasih sayang itu, dilepaskan kasih sayang semau-mahunya semasa dia hidup ni, ya. Takut nanti mati tak sempat dah nak tunjukkan kasih sayang dia, ya. Dan cuba bayang semua yang dikasih sekalian. Sebab tu tak hairan, perasan tak dalam Islam wanita dia buat sikit tetapi ganjarannya terus, kata Nabi, syurga. Wanita dia buat beberapa perkara, Nabi kata masuklah syurga mana yang kamu mahu. Wanita tak pergi berjuang, dia hanya mengerjakan haji, pahala berjuang dia dapat. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Dia berlaku kenapa? Sebab, bayang, macam inilah nak bagi bayang. Dalam organisasi, siapa yang kena bayar banyak gaji? Ya? Siapa yang paling kena bayar banyak gaji? Ini cerita ni yang cerita kat orang lelaki, nanti orang lelaki dia sensitif, dia merajuk kat kita. Ya? Siapa paling banyak kena bayar gaji? Ya, ialah pengarah. Ya. Yang di bawah dibayar tak gaji? Dibayar, tapi tak sebanyak yang di atas. Baik, kenapa? Sedangkan saya hari-hari datang sekian, cuci lantai, cuci sekian, tapi gaji saya banyak ni je. Tetapi seorang pengarah yang mungkin datang dengan waktu bebas, datang check the meeting, dan kemudian gaji dia lebih besar. Kenapa jadi macam tu? Sebab gaji tersebut kerana peranannya besar, bukan kerana kerjanya banyak lebih dulu. Jadi sebab tu bila Nabi menawarkan wanita, dia buat sikit je, tetapi ganjarannya syurga, menunjukkan peranan wanita itu tersangat berharga di sisi Allah. Dia tak payah macam lelaki, kena berjuang, kena berjihad, kena membanting tulang, menjaga segala macam, tetapi Nabi tak beri ganjaran itu. Tetapi wanita, dia buat sikit je, pahalanya bagian. Wanita yang macam ni, pahalanya sekian. Kenapa? Sebab wanita dalam organisasi, di sisi Allah, macam board of director, pengarah-pengarah belaka sebenarnya. Apa maksud pengarah? Maksudnya, dia tersangat penting. Maka kerana penting dia itulah, maka dengan sebab sedikit yang dia buat, diberi banyak berbanding dengan pekerja bawahan ni. Jadi sebab tu saya katakan bahawa kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun hairan, orang lelaki pun hairan. Kenapa wanita buat 5 perkara kadang-kadang, buat 3 perkara, buat hak macam ni, tetapi baginya syurga, masuklah pintu syurga mana, dia pahalanya seperti berjihad, lelaki keluar berjihad, dia menjaga rumah tangganya, semua pahala suaminya dapat untuknya. Allahu Rabbi.
Kenapa semua ini berlaku? Menunjukkan Allah nak lihatkan kepada wanita betapa pentingnya wanita menjaga posisi dia. Jangan keluar daripada posisi dia. Jangan keluarkan daripada posisinya, maknanya posisi wanita sebagai wanita, wanita sebagai anak, wanita sebagai isteri. Jangan keluar pada posisi tersebut. Kalau dia keluar daripada posisi tersebut, maknanya kelebihan dia telah meletak rendah diri dia. Ya. Jadi kerana itu, Masya Allah, semua yang saya kasih sekalian, kalau ini kita dapat fahami serentak, maka kerana itu, Masya Allah, kita akan dapati bahawa kita telah membentuk kesejahteraan dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam sebagai seorang anak tadi ya. Dan akhirnya semua benda kita buat betul-betul daripada rumah tangga itulah yang baik, dalam majikan yang baik, maka terbenalah secara holistik, secara menyeluruh. Akhirnya kita bercakap tentang kesejahteraan sebuah negara yang kita impikan. Allah Rabbi, Allah Karim, Allah saya nak mengingat dalam bidang, sebab ada orang, saya menulis dalam buku saya